KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2022. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Hari ini, menariknya kita nak belajar tentang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Kita nak tahu apakah tips dan teknik yang bakal dikongsikan oleh guru kita. Jadi jom kita saksikan dahulu profil guru. Bersama dengan kita di studio Cikgu Ida binti Mahat daripada SMK Seri Indah Seri Kembangan Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Salam Syafiqah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampak ceria pada hari ini, berwarna ungu. Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaini binti Zainal Abidin daripada SMK Putrajaya Perisin 181 Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Jadi bersama dengan kita di studio bukan sahaja kita berdua saja Cikgu, tapi bersama dengan kita murid-murid di Google Meet. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan mereka. Okey, boleh. Baik, di atas sekali tu, hai Alisha. Hai. Hai Alisha. Okey, ni ketua kelas saya. Okey, sebelah Alisha itu ialah Alia. Hai Alia. Alia. Hai. Alia. Okey. Baik, di bawah Alia tu ialah Ira. Hai Ira. Ira. Hai Ira. Okey, dan sebelah Ira ni pula ialah Alisa ataupun saya panggil dia Lisa. Hai Lisa. Hai. Wah, semuanya nampak berseri-seri dan bersemangat untuk belajar daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini, asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Saya pun bersemangat cikgu. Jadi jom kita persilakan cikgu untuk mulakan kelas. Okey, terima kasih Syafiqah. Baik, Alisha, Alia, Lisa dan juga Ira, adakah anda semua telah bersedia? Bersedia. Dah cikgu. Okey, bagus. Baik. Baik, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita tonton dulu video menarik ini. Are you ready for our math lesson? Yeah. Okay, what's 1 plus 2? 2. What's 2 plus 3? I don't know, Mommy. It's too hard. Okay, let's try something different. If I have 1 Pocky in this hand and 2 Pockies in this hand, how many do we have altogether? 3. Good. Here, do you want to have these? Thanks, Mom. What's 2 plus 2? 4. Good. This is too easy, Mommy. Make it harder. Okay. What's 11 plus 12? 23. Wah, menariknya cikgu. Ye, akhirnya tu. Jadi cikgu, persilakan. Mungkin boleh terangkan kepada kami. Okey, baik. Sebentar tadi anda telah pun saksikan video yang agak menarik. Okey, cikgu nak tanya kepada Alisha, apa yang dapat kamu jelaskan daripada video itu tadi? Boleh, silakan Alisha. Video pertama tu yang saya nampak adalah seorang ibu bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan matematik kepada anaknya. Okey, pasal matematik kan? Baik, saya nak tanya Alia. Alia, kalau klip yang kedua tu, apa yang Alia boleh jelaskan kepada kawan-kawan Alia yang lain? Saya boleh jelaskan yang video kedua itu tentang aktiviti mengenal kitaran hidup rama-rama bagi pemikiran logik kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih Alisha dan juga Alia. Baik, murid-murid, sebenarnya hari ini cikgu nak bawa kamu meneroka modul 8 perkembangan awal matematik dan juga pemikiran logik. Dan sebenarnya dalam video itu menunjukkan bahawa
ibu bapa dan juga para pendidik di Taska haruslah memastikan pengajaran mereka, pembelajaran mereka mestilah nombor satu menyeronokkan, kepelbagaian dan juga afektif supaya dapat menarik minat kanak-kanak itu untuk terus belajar dan juga mengambil aktiviti yang telah disediakan oleh mereka. Itu dia. Maksudnya cikgu, berat juga peranan seorang cikgu Taska Ya, dengan cikgu kan? betul. Mereka mesti kreatif, mereka mesti ada tugas afektif. Maksudnya tugas itu mesti emosi kanak-kanak itu mesti disentuh dengan baik. Baik, itu dia. InsyaAllah kita boleh sentuh emosi kanak-kanak lepas kita belajar tentang topik pada hari ini. Jadi, jom kita beri ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak dengan tajuk kita perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Saya pun nak tahu ni cikgu. Tapi untuk segmen kali ini, apa yang bakal dikongsikan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Baik. Pakar astronomi Galileo Galilei pernah berkata, Mathematics is the key to the sciences. Baik, murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan mengenal pasti dulu maksud ataupun definisi awal matematik. Sebenarnya, awal matematik ini merangkumi konsep-konsep asas seperti bentuk, shapes, ruang dan kedudukan, space and position, saiz, susunan, seriasi, ukuran, kuantiti, operasi nombor, jarak dan juga masa. Dan sebenarnya, awal matematik ini sangat penting ya sebagai asas kepada pemikiran matematik dan logik kanak-kanak ke peringkat yang seterusnya. Baik, seterusnya, apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk menggalakkan perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak ni? Baik, murid-murid, kanak-kanak ini belajar melalui bermain dan apabila mereka sedang bermain, bermaksud mereka sedang belajar sesuatu dan pastikan aktiviti permainan mereka itu mestilah dikaitkan dengan pengalaman sebenar kanak-kanak. Sebagai contohlah, pada hari ini kamu nak ajar kanak-kanak itu mengenal nombor dan kebetulan di Taska itu pula ada tangga. Jadi, kamu ajak kanak-kanak ini naik tangga sambil mengira mengikut tertib menaik. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian, kamu ajak pula kanak-kanak ini turun tangga sambil mengira mengikut tertib menurun. 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Okey. Ada pula pertanyaan, cikgu, kalau dekat Taska saya, dekat tadika saya tak ada tangga, macam mana cikgu? Itu bukan masalah ya murid-murid. Kenapa? Sebab semua bahan-bahan maujud yang terdapat di sekitar Taska, di sekitar tadika boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar. Kamu boleh gantikan dengan permainan blok, kamu boleh gantikan dengan batang aiskrim. Ataupun kamu boleh gantikan dengan alat tulis pun boleh. Yang penting kamu perlu kreatif dan juga inovatif. Baik, kaedah yang kedua yang boleh kita gunakan ialah melalui permainan gadget ataupun permainan interaktif dan juga video. Baik, murid-murid, dalam abad ke-21 ini, penggunaan gadget, telefon bimbit dan juga permainan interaktif tidak boleh disangkal lagi. Namun, jika ianya digunakan dengan betul, jika ianya digunakan dalam aturan yang tepat, sebenarnya kanak-kanak ini akan merasakan awal matematik dan juga pemikiran logik ini sangat indah, sangat mudah dan sangat menyeronokkan. Dan jangan lupa untuk memberikan pujian dan juga motivasi kepada kanak-kanak apabila selesai menjalankan setiap aktiviti. Kenapa? Supaya mereka lebih bersemangat untuk meneruskan aktiviti awal matematik dan juga pemikiran logik ke peringkat yang lebih mencabar. Baik, seterusnya kita pergi kepada maksud pemikiran logik pula.
Baik, murid-murid, apabila bercakap tentang pemikiran logik, bermaksud kanak-kanak itu sedang memahami dunia persekitarannya. Bermaksud kanak-kanak itu sedang berinteraksi dengan dunia persekitarannya dan di dalam minda kanak-kanak tersebut terkandung beribu-ribu persoalan yang meminta orang dewasa untuk menyelesaikan dan menjawab setiap pertanyaan mereka. Baik, bila bercakap tentang pemikiran logik, ada 3 proses yang akan berlaku, iaitu proses berfikir, proses memberi sebab dan juga memikirkan kesan atau akibat sesuatu perkara. Baik, saya pernah bertugas sebagai seorang guru tadika. Banyak soalan yang kanak-kanak akan tanya. Sebagai contohnya lah, kanak-kanak ni akan bertanya, "Cikgu, bagaimana baju yang basah itu boleh menjadi kering?" Okey, baik. Ingat, apabila kanak-kanak itu bertanya, bermaksud kanak-kanak itu sedang dalam proses berfikir. Okey, jadi kita beri sebablah baju yang basah itu boleh menjadi kering kerana kehadiran matahari yang memancarkan sinar teriknya. Okey, apakah kesannya? Kita beritahu lagi kepada kanak-kanak tersebut, kesan matahari yang memancarkan sinar teriknya yang panas dan bahang itu boleh mengeringkan baju yang panas dan lembab itu. Baik, kesimpulan yang cikgu boleh sampaikan di sini ialah pemikiran logik ini merupakan asas kepada dunia sains dan teknologi kanak-kanak. Okey? Baik, Syafiqah, kita teruskan lagi dengan mengenal pasti bahan dan juga alat bantu mengajar bagi aktiviti awal matematik dan juga pemikiran logik. Baik, murid-murid, apabila kamu masuk ke modul 8 awal matematik dan pemikiran logik, kamu wajib ingat 4 aktiviti ini. Wajib ingat. Okey, iaitu yang pertama ialah aktiviti pengasingan ataupun sorting, yang kedua ialah aktiviti memadan, yang ketiga ialah aktiviti menganggar dan yang keempat ialah menggunakan gadget dan juga permainan interaktif. Okey, cikgu nak tanya kepada Alisha. Okey, Alisha, apa itu pengasingan, Alisha? Baik, boleh silakan. Menggunakan pengasingan ialah menggunakan pelbagai alat mainan berwarna dan meminta kanak-kanak mengasingkan mengikut bentuk, warna dan juga saiz, cikgu. Okey, terima kasih Alisha. Okey, apakah lagi contoh aktiviti yang boleh kita jalankan menggunakan aktiviti pengasingan ni? Contohnya di taska ataupun di tadika kita ada blok, dan blok itu pula terdiri daripada pelbagai warna. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna jingga, ada warna kuning. Dan pada blok itu juga mestilah terdiri daripada pelbagai bentuk. Ada bentuk persegi, bulat, bujur, diamond dan sebagainya. Dan ditambah lagi, dekat blok itu juga mestilah terdiri daripada pelbagai nombor. Ada nombor 1, 3, 7, 9 dan sebagainya. Jadi kita boleh suruh kanak-kanak itu melakukan aktiviti pengasingan ataupun sorting dengan menyuruh mereka mengasingkan mengikut warna, mengikut nombor ataupun mengikut saiz ataupun bentuk. Okey? Baik, seterusnya Alia, apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti memadan, Alia? Memberikan beberapa pasang kepada kanak-kanak untuk dipasangkan. Padanan satu dengan kasut dengan kasut. Padanan warna kasut, padanan bersesuaian, kasut dengan sepekit. Okey, terima kasih Alia. Okey, seterusnya cikgu nak tanya Lisa. Apakah itu menganggar, Lisa? Menganggar isi padu air yang perlu untuk meminum gelas. Menganggar perkataan untuk memenuhkan mangkuk dengan kacang. Menganggar bilangan sudu yang mencukupi untuk membantu air. Okey, terima kasih Lisa. Dan Ira, apa pula yang dimaksudkan dengan gadget dan permainan interaktif? Menggunakan gadget dan permainan matematik terkini, memaparkan video dan solusi kepada sesuatu permasalahan,
Menggunakan permainan interaktif yang menarik dan lengkap berserta lagu untuk tarik perhatian kanak-kanak. Okey, terima kasih kepada anak-anak saya semua. Baik, sebenarnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu keindahan perkembangan awal kanak-kanak. Baik, murid-murid, dalam modul ini kamu akan bina bahan amali iaitu carta kitaran hidup haiwan ataupun carta struktur haiwan. Okey, bayangkan pada hari ini kamu akan menggunakan carta kitaran hidup rama-rama kamu untuk menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak. Baik, usai sahaja kamu menggunakan carta kamu ajak pula kanak-kanak ini menonton YouTube channel Taman Rama-Rama Negeri Melaka. Okey, kemudian selepas itu kamu ajak pula kanak-kanak ini bernyanyi lagu rama-rama yang lirik dia lebih kurang dari ulat jadi kepompong hidup dalam kelongsong, tiba masa kepompong bercapom. Okey, kamu sambung Okey, kemudian kamu minta kanak-kanak ini menjadi seekor rama-rama yang bebas berterbangan. Baik, murid-murid, sewaktu kamu menjalankan aktiviti itu bersama dengan kanak-kanak, sebenarnya banyak perkembangan kanak-kanak yang telah kamu sentuh. Okey, apabila kamu menggunakan carta kitaran hidup haiwan kamu sebenarnya telah menyentuh pemikiran logik kanak-kanak tersebut. Dan apabila kamu ajak kanak-kanak itu menonton YouTube channel, bermaksud kamu telah menggunakan gadget dan juga permainan interaktif dan menyentuh sekali lagi pemikiran logik kanak-kanak. Dan apabila kamu ajak kanak-kanak itu bernyanyi, mestilah kanak-kanak itu happy, gembira. Bermaksud kamu telah menyentuh perkembangan sosio-emosi kanak-kanak itu. Dan apabila kamu ajak kanak-kanak itu menjadi seekor rama-rama yang bebas berterbangan, bermaksud kamu telah menyentuh perkembangan fizikal motor kasar kanak-kanak itu. Baik, apa yang dapat cikgu simpulkan di sini ialah dengan hanya menggunakan satu bahan amali, kamu telah menyentuh pelbagai perkembangan awal kanak-kanak dan kamu mesti menjadi seorang guru tadika yang kreatif supaya kanak-kanak itu seronok menjalankan aktiviti bersama dengan kamu. Baik, seterusnya saya nak tanya Alisha, apakah kepentingan aktiviti awal matematik kepada perkembangan kognitif kanak-kanak, Alisha? Merangsang perkembangan sensori kanak-kanak melalui aktiviti menyeronokkan, memberi peluang mengembangkan kemahiran menggelas, membanding, memilah dan meningkatkan perasaan ingin tahu dan suka meneroka. Okey, dan Alia, okey, kepentingan aktiviti pemikiran logik kepada perkembangan kognitif kanak-kanak. Okey. Meningkatkan pengetahuan kanak-kanak terhadap fungsi persekitaran mereka, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak dapat menyatakan setiap perkara yang berlaku ada puncanya. Okey, terima kasih Alisha, terima kasih Alia. Baik, murid-murid, sebenarnya aktiviti awal matematik dan juga pemikiran logik ini tidak akan menjadi berkesan jika ianya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berikut. Faktor yang pertama ialah faktor asuhan keluarga dan juga ibu bapa, di mana di sini ibu bapa memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk menyediakan persekitaran yang mencabar dan seterusnya bertanggungjawab untuk memperkenalkan konsep awal matematik kepada anak-anak mereka. Baik, yang kedua ialah faktor peraturan dan juga permainan, di mana seperti cikgu bagi tahu, kanak-kanak belajar melalui bermain. Dan di sini tugas pihak taska dan juga pihak tadika menyediakan aktiviti permainan yang interaktif, aktiviti permainan yang menyeronokkan supaya kanak-kanak ini akan mengambil bahagian secara aktif bagi meneruskan awal matematik dan juga pemikiran logik mereka. Dan yang terakhir ialah faktor komunikasi, di mana guru pendidik di taska perlu memberikan maklum balas dan juga jawapan setiap pertanyaan kanak-kanak dengan memberikan jawapan yang berhemah, dengan memberikan jawapan yang rasional sehingga kanak-kanak itu puas hati dengan jawapan yang anda berikan. Baik, Masya Allah, itu dia penjelasan daripada cikgu kita berkenaan dengan perkembangan kan. Ya, kita belajar tentang apa cikgu? Tentang perkembangan awal matematik
dan pemikiran logik kanak-kanak. Ya, betul, Saya rasa Syafiqah. cukup memberi kesan kepada kami untuk belajar pengasingan, memadan, menganggar dan juga gadget dan permainan interaktif. Masya Allah, hebat sangat. Jadi sekarang ni kita berikan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Untuk topik kita, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Bersama dengan kita Cikgu Idah binti Mahat. Cikgu, untuk segmen kali ini saya pun tak sabar nak belajar ni Cikgu. Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Baik, murid-murid, seterusnya kita masuk pula ke teknik menjawab soalan. Okey, kalau kamu dah lupa, kertas asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu soalan bahagian A dan juga soalan bahagian B. Untuk soalan bahagian A ini terdiri daripada 15 soalan objektif pelbagai bentuk dan kamu wajib menjawab kesemua soalan tanpa ada tertinggal satu pun. Okey, jom kita jawab kepelbagaian soalan di bahagian A ini bersama-sama. Baik, kita tengok kepada soalan yang pertama. Berikut adalah penerangan maksud awal matematik dan pemikiran logik. A. Pemahaman tentang bentuk, kuantiti, ruang, dimensi atau kedudukan, corak, masa, awal nombor, perwakilan nombor dan operasi nombor. Manakala B pula ialah proses berfikir yang berasaskan penakkulan, iaitu memberi sebab atau alasan kepada sesuatu perkara atau memikirkan kesan atau akibat sesuatu perkara. Baik, murid-murid, tugas kamu ialah untuk memadankan penerangan di atas dengan maksud yang betul dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan. Jadi siapa nak tolong cikgu ya? Siapa nak tolong? Boleh angkat tangan? Okey, Lisa. Okey. Pemikiran logik B, awal matematik A. Okey, terima kasih Lisa. Baik, kalau kamu tonton dalam pecutan SPM, cikgu ada bagi tips untuk kamu cara menjawab soalan penerangan maksud ataupun definisi. Kamu kena tengok bila bercakap tentang penerangan maksud ataupun definisi, ayat ni semua panjang-panjang. Ditambah pula dengan cabaran setiap modul perkembangan kanak-kanak semuanya ada definisi ni sendiri, semuanya ada penerangan maksud ni yang tersendiri. Jadi tugas kamu perlu membina kata kunci kamu sendiri. Okey, kalau kat sini Lisa kata pemikiran logik, jawapan dia ialah B. Okey, kalau tanya cikgu akan bina kata kunci berdasarkan ayat proses berfikir yang berasaskan penakkulan. Jadi apabila di masa akan datang cikgu nampak sahaja ayat proses berfikir yang berasaskan penakkulan, cikgu sudah tahu itu ialah definisi bagi pemikiran logik. Okey, bagaimana pula dengan awal matematik? Kalau awal matematik pula, cikgu akan buat kata kunci daripada perkataan nombor. Bila cikgu nampak awal nombor, perwakilan nombor dan operasi nombor, jadi cikgu sudah tahu itu ialah definisi ataupun maksud awal bagi awal matematik. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tandakan right bagi faktor perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, untuk soalan ni siapa nak tolong jawab? Siapa nak jawab? Okey, Ira. Okey, silakan. Okey, terima kasih Ira. Jawapan dia persekitaran, asuhan keluarga, permainan dan peraturan. Okey, baik. Kenapa Ira tak pilih fisiologi dan juga kecacatan? Okey, kenapa ya? Sebab fisiologi dan kecacatan ini tidak termasuk dalam faktor bagi perkembangan awal matematik dan juga pemikiran logik. Baik, untuk faktor-faktor ini sama juga dengan memahami maksud dan juga definisi, di mana setiap modul perkembangan awal kanak-kanak itu ada faktor-faktornya yang tersendiri, yang mana menuntut kamu untuk membaca dengan lebih lagi dan juga membuat nota sendiri agar kamu dapat membezakan setiap faktor untuk setiap modul perkembangan tersebut. Baik, soal seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik, berikut adalah aktiviti awal matematik dan juga pemikiran logik. Baik, kalau kamu tengok A untuk mengasingkan,
B untuk memadan, C ialah jawapan untuk menggunakan permainan interaktif. Okey, baik. Tugas kamu ialah kamu perlu memadankan aktiviti tersebut dengan jenis penyertaan yang betul dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan. Okey, untuk yang ni siapa nak tolong jawab? Okey, Alisha. Okey, dipersilakan. Memberi beberapa pasang objek pada kanak-kanak untuk dipasangkan. B. Memadam. Mengguna pelbagai bentuk mana berwarna dan mana pelbagai saiz. A. Mengasingkan. Memaparkan video dan solusi kepada sesuatu permasalahan. C. Menggunakan permainan interaktif. Okey, baik. Terima kasih Alisha. Pandai semua hari ini jawab. Okey, baik. Kalau macam yang cikgu pernah bagi tahu dalam pejutan SPM, baiknya soalan apa ni sebenarnya? Okey, sebab setiap pilihan jawapan itu sebenarnya dah ada clue dah kat situ. Okey, clue untuk kamu memberikan jawapan yang betul. Okey, contohnya kat sini, okey, Alisha kata jawapan pertama ini ialah memadan. Okey, kamu nampak tak clue kat sini? Dia dah cakap dah beberapa pasang objek untuk dipasangkan. Okey, dah apabila perkataan pasang-pasang ni mestilah sinonim dengan perkataan memadan, betul tak? Jadi memang dah ada clue dah kat situ. Jadi kamu perlu berfikir sikit sahaja. Baik, kalau kita tengok yang nombor 2 pula, Alisha kata jawapan dia ialah mengasingkan. Betul tak ada clue ke? Ada clue atau tidak di situ? Ada cluenya kat situ. Kamu tengok clue dia ialah pelbagai bentuk, pelbagai saiz. Okey, macam cikgu terangkan tadi, kalau mengasingkan ada pelbagai bentuk, ada pelbagai saiz, ada pelbagai warna. Jadi clue ni dah diberikan pun di situ untuk mengasingkan. Jadi kalau C ni dah terang-terang dia kata video, okey, mestilah untuk permainan interaktif. Okey. Baik, kita pergi pula kepada soalan yang keempat. Baik, berikut merupakan pelaksanaan aktiviti awal matematik yang tidak mengikut urutan. Okey, tidak beri dah, namun dia tidak mengikut urutan. Jadi saya rasa macam saya nak minta tolong kepada Alia. Alia, boleh tak susun balik aktiviti itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Okey, persilakan Alia. Langkah 1 ialah B, memastikan ruang aktiviti yang sesuai. Langkah 2 ialah C, memastikan kanak-kanak memberi perhatian semasa pengedaran. Langkah 3 ialah E, melaksanakan aktiviti mengikut perancangan. Langkah 4 ialah A, melakukan penilaian yang bersesuaian dengan aktiviti. Dan akhir sekali, langkah 5 ialah D, memastikan kawasan aktiviti dikemas secara bersama-sama. Okey, terima kasih Alia. Satu jawapan yang sangat betul. Okey, padat dan juga padu. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, berikut adalah aktiviti pemikiran logik mengikut umur bayi dan kanak-kanak. Okey, A 6 hingga 12 bulan, B 1 hingga 2 tahun, C 2 hingga 3 tahun, D 3 hingga 4 tahun. Dan tugas kamu sekali lagi ialah untuk memadankan umur bayi dan kanak-kanak tersebut dengan aktiviti yang betul dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Okey, yang ini soalan ni siapa nak jawab ya? Saya, cikgu. Okey, Lisa. Okey. Aktiviti campurkan warna. C 2 hingga 3 tahun. Aktiviti menggunakan kad imbasan. B 1 hingga 2 tahun. Aktiviti bermain alat pancing magnet. D 3 hingga 4 tahun. Aktiviti bermain air. A 6 hingga 12 bulan. Okey, terima kasih Alisha. Terima kasih Alisa. Baik, untuk menjawab soalan ni, okey, apa yang dapat cikgu nyatakan di sini bahawa semakin meningkat umur kanak-kanak itu, semakin susah aktiviti yang akan dilaksanakan. Okey, kalau kamu tengoklah antara aktiviti banyak-banyak kat sini, yang paling senang apa? Mestilah bermain air kan, tak payah buat apa-apa, kecepek-kecepek je kan. Itu sebab jawapan dia A, 6 hingga 12 bulan. Okey, aktiviti apa yang paling susah kat sini? Mestilah aktiviti bermain alat pancing magnet kan. Bukan sahaja kanak-kanak, kita pun orang dewasa, kalau aktiviti yang tangkap ikan, yang ikan pusing tu pun kita pun susah nak buat. Okey, begitu juga dengan kanak-kanak. Itu sebab jawapan dia D, 3 hingga 4 tahun. Ingat semakin meningkat umur kanak-kanak itu, semakin susah aktiviti yang perlu dilaksanakan.
Okey, kita tengok soalan terakhir kita pada hari ini. Berikut adalah penyertaan aktiviti pemikiran logik. Okey, diberikan kamu penyertaan. Okey, tugas kamu ialah kamu diminta menulis aktiviti itu dalam bentuk sebelum, semasa dan selepas pada ruang jawapan. Okey, yang ni siapa nak bantu cikgu? Okey, Ira. Okey, Ira. Sebelum macam mana, Ira? Sebelum memastikan ruang aktiviti yang sesuai, memilih bahan yang sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. Baik. Semasa melaksanakan aktiviti mengikut perancangan, menggalakkan kanak-kanak memberi perhatian semasa pengajaran. Okey. Selepas, memberikan pujian kepada kanak-kanak, mengemas dan membersihkan ruang aktiviti. Okey, terima kasih Ira. Sangat bagus jawapan dia. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Macam cikgu pernah bagi tahu, banyak kali cikgu bagi tahu, kamu mesti biasakan menggunakan kata kerja. Kenapa? Sebab dekat kata kerja itu sendiri sudah membantu kamu untuk memberikan jawapan. Contohnya kat sini, sebelum. Okey, kamu tengok kata kerja dia, nak memastikan, baru nak pastikan, baru nak pilih bahan. Jadi semestinya ianya sesuai diletakkan di bahagian sebelum. Okey, begitu juga dengan selepas. Okey, kalau kamu tengok kata kerja di bahagian selepas, dia lebih kepada memberikan pujian, memberikan motivasi, mengemas, membersihkan dan juga memberikan aktiviti susulan. Okey, biasakan guna kata kerja. Kenapa? Sebab kata kerja itu boleh membantu kamu untuk memberikan jawapan yang tepat. Okey? Baik, itu dia tips dan teknik untuk menjawab soalan bahagian A daripada Cikgu Ida kita. Jadi banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tentang topik kita perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Dipersilakan. Okey, baik, terima kasih Syafiqah. Baik murid-murid, kita teruskan perjuangan kita pada hari ini dengan menjawab pula soalan bahagian B. Okey, baik, soalan bahagian B ini ialah soalan kebat ataupun soalan kemahiran berfikir aras tinggi di mana cuma ada 4 soalan sahaja, tak banyak, tapi satu soalan itu dipecahkan kepada beberapa bahagian. Nasihat cikgu ialah kamu baca dulu keseluruhan soalan barulah kamu boleh menjawab. Kenapa? Sebab biasanya soalan bahagian B itu dia berkait dengan soalan A. Soalan bahagian C dia akan berkait pula dengan soalan B. Jadi tolong baca dulu keseluruhan soalan barulah boleh mula menjawab. Okey, jom kita jawab soalan bahagian B yang pertama. Okey, baik. Anda akan menjalankan aktiviti awal matematik bersama kanak-kanak. Okey, nyatakan 3 kepentingan aktiviti awal matematik terhadap perkembangan kanak-kanak. Okey, siapa nak tolong jawab? Siapa nak jawab? Okey, Alisha. Pertama, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti. Kedua, meningkatkan perasaan ingin tahu dan suka meneroka. Ketiga, memberikan peluang mengembang kemahiran mengelas, membanding, membilang dan operasi nombor. Okey, Alisa, soalan yang B pula. Okey, lengkapkan rancangan pelaksanaan aktiviti RPA di bawah ini. Silakan. Tajuk aktiviti, menjalankan aktiviti awal matematik menggunakan janji deng. Objektif pelajaran yang pertama, mempelajari nombor yang terdapat pada jam. Kedua, mengenal pasti konsep masa siang dan malam. Okey, baik. Seterusnya, kamu kena lengkapkan langkah-langkah pelaksanaan aktiviti. Baik, murid-murid, cikgu nak bagi tahu kepada kamu, apabila kamu hendak menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak, kamu wajib mengisi borang RPA. Baik, apa ni? Dia terbahagi kepada 3 tau. Yang pertama, kamu mesti menyediakan bahan amali kamu dulu. Contohnya macam soalan ini, kamu sediakan bahan amali apa? Kamu sediakan jam dinding. Okey, kemudian yang kedua, kamu perlu mengisi borang RPA kamu.
Okey, selesai saja mengisi borang RPA kamu, barulah kamu boleh menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak tersebut. Okey, untuk menulis langkah-langkah pelaksanaan ini, terdapat 3 perkara yang mesti kamu ingat. Yang pertama ialah langkah-langkah ini mestilah kamu tulis mengikut urutan yang betul. Cikgu tahu kamu ingat semua langkah-langkah itu, tapi kamu juga kena ingat bahawa kamu wajib menulis dalam urutan yang betul. Salah urutan bermaksud tak ada markah untuk kamu. Dan yang kedua, pastikan kamu menggunakan kata kerja di awal ayat. Okey, menyediakan bahan, memberi salam, menerangkan aktiviti, memperkenalkan, memberikan pujian, mengemaskan, semuanya menggunakan kata kerja. Okey, biasakan diri kamu menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir sekali, okey, pastikan kamu menulis langkah-langkah pelaksanaan ini sekurang-kurangnya 5 langkah. Lebih tak apa, kurang jangan. Ingat, lebih tak apa, kurang jangan, sebab ia akan mempengaruhi markah kamu nanti, ya. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, kesan pandemik COVID-19, kanak-kanak tidak digalakkan mengadakan lawatan ke tempat yang sesak seperti ke zoo untuk mempelajari dunia haiwan. Okey, oleh itu sebagai pengusaha taska, anda bercadang untuk menghasilkan bahan bantu yang sesuai bagi aktiviti pemikiran logik untuk kanak-kanak mengenal haiwan. Okey, mungkin sekarang ni dah terbukalah, okey, mungkin pihak taska, pihak tadika dah berani bawa kanak-kanak pergi ke lawatan. Tapi kalau ada yang masih lagi tak berani, jadi apakah bahan bantu yang boleh kita gunakan supaya kanak-kanak ini masih lagi boleh mengenal haiwan? Okey, soalan yang ni siapa nak tolong cikgu jawab, ya? Baik, siapa? Semua Siapa? senyum ni. Siapa nak jawab? Siapa, ya? Soalan yang boleh nombor angkat 2 tangan. ni? Alia, kan? Okey. Rasa Silakan. Alia betul lah. Okey, Alia, cadangkan 2 bahan bantu, Alia. 1. Kitaran hidup haiwan. 2. Struktur haiwan. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan B. Berdasarkan jawapan anda di 2A, nampak tak? Dia berkait tadi, kan? Itu sebab cikgu kata kamu kena baca dulu keseluruhan soalan. Baik, sebelum tu cikgu nak beritahu, apabila dia minta cadangkan 2 bahan bantu, pastikan kamu memberikan bahan bantu yang pernah kamu hasilkan di bengkel kamu. Okey, yang pernah kamu ada pengalaman menghasilkannya. Jangan suka-suka je letak kat sini. Okey, jangan suka-suka je tulis bahan bantu tersebut. Kenapa? Sebab nanti bila soalan di bahagian B, berdasarkan jawapan anda di 2A, pilih satu dan terangkan langkah-langkah menghasilkan bahan bantu tersebut. Andai kata anda tidak pernah menghasilkan bahan bantu tersebut, anda akan mempunyai masalah untuk menulis langkah-langkah tersebut. Okey, baik, kalau kat sini kan, okey, Alia hari tu buat apa, kitaran hidup ke struktur haiwan? Alia? Boleh? Alia buat kitaran hidup haiwan ke Alia buat struktur haiwan? Saya buat kitaran hidup. Kitaran hidup haiwan apa, ya? Haiwan apa yang Alia pilih hari tu? Rama-rama. Okey, baik. Sekarang boleh tak Alia terangkan langkah-langkah menghasilkan bahan bantu tersebut? 1. Menyediakan bahan dan peralatan yang hendak digunakan. 2. Melukiskan dan mewarnakan gambar kitaran hidup haiwan dan gunting mengikut bentuknya. 3. Menyusunkan gambar-gambar tadi di atas kad manila, lekatkan gambar-gambar tersebut menggunakan gam. 4. Membuatkan anak panah di antara setiap gambar yang menunjukkan kitaran hidup. 5. Menghiaskan carta kitaran hidup mengikut kreativiti masing-masing. Okey, bagus. Jawapan penuh dengan kreatif. Okey, soalan terakhir untuk Alia hari ini. Terangkan 2 kelebihan bahan bantu yang Alia hasilkan itu. 1. Berinformasi, bermaklumat. Kanak-kanak mengetahui tentang kitaran hidup sesuatu haiwan. 2. Menarik. Kitaran hidup haiwan yang dihasilkan berwarna-warni dan menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Okey, terima kasih Alia. 10 markah cikgu bagi dekat Alia. Okey, baik murid-murid. Apabila ada perkataan terangkan, okey, bermaksud kamu mesti memberikan satu jawapan, kamu mesti memberikan penerangan. Okey, kat sini ini ialah jawapannya. Okey, kamu bagi tahu jawapannya ialah bahan bantu itu yang kamu hasilkan itu berinformasi, bermaklumat. Terangkan macam
macam mana. Jadi kamu terangkan kanak-kanak dapat mengetahui tentang kitaran hidup sesuatu haiwan. Okey, begitu juga nombor 2, kamu bagi jawapan menarik. Terangkan macam mana menariknya itu. Kamu kata kitaran hidup haiwan yang dihasilkan itu berwarna-warni dan menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Ingat, ada soalan terangkan bermaksud satu jawapan, satu penerangan, satu jawapan, satu penerangan, barulah cikgu nak bagi kamu 4 markah. Okey? Baik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Fazira, kanak-kanak berusia 4 tahun masih tidak boleh mengenal nombor dengan betul berbanding dengan kawan-kawannya di taska. Dan sebagai guru taska, anda ingin membantu Fazira dengan menjalankan aktiviti awal matematik mengenal nombor yang sesuai dengan peringkat umurnya. Baik, saya nak tanya kepada Lisa. Lisa, apakah 2 bahan bantu yang sesuai, Lisa, untuk kita tolong Fazira ni? Puzzle nombor dengan poster nombor. Okey, sama tadi macam soalan yang kedua tadi, bila dia tanya pasal 2 bahan bantu cadangan, pastikan anda menulis bahan bantu yang pernah anda hasilkan, yang ada anda pengalaman menghasilkannya. Kenapa? Sebab soalan ini berkait. Awak tengok soalan yang bahagian B, berdasarkan jawapan D3A, nampak dia berkait. Pilih satu bahan bantu dan tuliskan langkah-langkah menjalankan menggunakan bahan bantu anda tersebut. Okey, Lisa pilih apa, Lisa? Saya pilih puzzle nombor. Okey, terangkan langkah-langkah menjalankan aktiviti tersebut, Lisa. Menerangkan aktiviti yang akan dijalankan, menunjukkan puzzle nombor kepada kanak-kanak, mengajar kanak-kanak mengenai nombor dengan menggunakan puzzle nombor tersebut, menjalankan satu soal jawab tentang aktiviti yang dijalankan, memberi penghargaan dan pujian kepada kanak-kanak, mengemaskan tempat dan peralatan yang digunakan. Okey, terima kasih Lisa. Dan soalan yang terakhir untuk Lisa hari ini, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan awal matematik kanak-kanak. Persekitaran, asuhan keluarga, komunikasi. Okey, ada 2 jawapan lain yang boleh kamu berikan, iaitu permainan dan juga peraturan dan juga deria awal kanak-kanak. Okey, selain daripada 3 jawapan tersebut, 2 lagi jawapan itu juga boleh kamu gunakan. Dan soalan terakhir kita pada hari ini, okey, kita dah sampai ke penghujung soalan. Okey, kat situ kita nampak ada blok yang berwarna-warni. Okey, kamu telah diberikan blok yang bernombor, pelbagai warna dan bentuk. Jadi berdasarkan bahan bantu seperti di atas, nyatakan satu aktiviti pemikiran logik yang boleh dilaksanakan. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi ada 4 aktiviti: pengasingan, memadan, menganggar ataupun menggunakan gadget dan permainan interaktif. Baik, cikgu terus tanya Ira lah. Okey, antara keempat-empat ni berdasarkan gambar yang diberikan, aktiviti apa yang sesuai, Ira? Pengasingan, cikgu. Ya, betul, aktiviti pengasingan. Okey, baik, berdasarkan jawapan di 4A, okey, huraikan aktiviti pemikiran logik yang boleh dilaksanakan. Okey, aktiviti pemikiran logik ni bermaksud aktiviti yang kamu boleh jalankan bersama dengan kanak-kanak. Mungkin ada soalan, cikgu, kami tak pernah gunakan blok tapi kami hanya menggunakan bahan amali kami sahaja. Okey, macam mana kami nak gunakan blok, cikgu? Macam mana kami nak tulis langkah-langkah ni? Baik, kamu sebenarnya tak ada masalah sebab kamu dah banyak menjalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak. Kamu cuma orang kata manipulasi sedikit saja. Okey, jadi biasanya langkah yang pertama, okey, apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali mestilah kita sediakan bahan, bukan? Bila kita nak jalankan aktiviti bersama dengan kanak-kanak, yang pertama sekali kita sediakan bahan. Jadi kat sini kita tukarlah, kita sediakan blok yang mempunyai pelbagai warna, pelbagai bentuk dan juga nombor. Okey, bila kita dah sediakan blok, nombor 2 biasanya kita buat apa dalam aktiviti menjalankan bersama dengan kanak-kanak? Yang kedua, mestilah kita terangkan kepada kanak-kanak tentang aktiviti yang kita hendak jalankan. Baik, yang ketiga kita suruh buat apa? Yang ketiga inilah kamu kena kreatif sedikit sebab kamu kena bagi tahu, kamu kena terangkan apakah aktiviti yang kamu hendak jalankan bersama dengan kanak-kanak tersebut. Jadi kat sini cikgu meminta kanak-kanak menghasilkan blok tersebut sama ada mengikut bentuk, warna atau nombor. Dan yang keempat, cikgu kata bila kita dah jalankan aktiviti itu, jangan lupa memberikan pujian dan motivasi yang positif kepada kanak-kanak. Dan yang terakhir, dah
habis buat aktiviti semua, kita minta kanak-kanak mengemaskan peralatan dan membersihkan tempat. Yang penting mesti ikut urutan, yang penting mesti 5 langkah atau lebih, dan yang penting juga mesti menggunakan kata kerja di awal ayat. Okey, soalan terakhir untuk Ira pada hari ini. Selain aktiviti bermain blok, nyatakan aktiviti lain yang boleh digunakan untuk pemikiran logik, Ira. Kad imbasan, puzzle, bermain air. Okey, ada 2 lagi jawapan alternatif yang boleh kamu gunakan, iaitu aktiviti bayang-bayang dan juga mencampurkan warna. Terima kasih anak-anak murid saya. Anda hebat semua pada hari ini. 10 markah yang penuh untuk anda hari ini. Hebat semua cikgu. Dapat berikan fokus dan dapat berikan jawapan yang terbaik untuk soalan-soalan yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. Cikgu, kita dah sampai pada penghujung siaran. Mungkin cikgu boleh berikan kongsikan rumusan untuk topik kita pada hari ini? Okey, apa yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah murid-murid, sebenarnya hidup kita ini sendiri pun ibarat seperti matematik. Ada tambah, ada tolak, ada darab, ada bahagi. Jadi tambahkanlah dalam diri kamu ini semua perkara yang membawa kepada kebaikan, dan tolaklah keluar daripada diri kamu ini semua perkara yang boleh membawa kemusnahan dalam hidup kamu. Dan gandakanlah usaha ataupun darabkanlah usaha untuk kamu mencapai kejayaan yang terpenting dalam hidup kamu, dan bahagikanlah masa yang diperuntukkan oleh Tuhan kepada kamu dengan sebaik-baik perkara. Murid-murid, kamu masih lagi ada masa. Teruskan berusaha untuk SPM bagi tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wah, terbaik rumusan daripada guru kita pada hari ini berkenaan dengan topik kita, asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, topik perkembangan awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak. Terima kasih cikgu. Sama-sama, terima kasih juga jurubahasa isyarat kita. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet, bahkan juga di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.